Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Minta komen, boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Ataupun tidak jelas? Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Kalau jelas, sila like. Okey, Alhamdulillah. Kita mula semula. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Presiden ataupun pengerusi Kelab Generasi Dinamik, Major General Azizan bin Haji Muhammad. Betul ke Major General? Ke Major saja? Betul Barisan Ahli Majlis Tertinggi Kelab Generasi Dinamik, barisan bekas-bekas ahli jawatankuasa, bekas-bekas ahli Majlis Tertinggi Generasi Dinamik, ahli-ahli Kelab Generasi Dinamik, tuan-tuan, puan-puan, sesiapa sahaja yang bersama saya pada pagi ini dalam Facebook Live kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang tuan-tuan semua ke dalam Facebook, live Facebook ini. Untuk kali pertama kita berusrah secara online ini. Dan saya selaku nakib, walaupun sememangnya tidak selayaknya, saya tidak layak untuk menjadi nakib pada pagi ini kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang lebih alim, yang lebih hebat dari segi ilmunya, dari segi amalannya. Tetapi saya dengan rendah diri ini menyahut seruan Dr. Muhammad Izzuan bin Yusof untuk bersama-sama tuan-tuan menjadi nakib. Dan pada hari ini Alhamdulillah kita dapat bersama-sama, dan saya ingatkan kepada kita semua bahawa ini adalah usrah, dan saya taklah mahu bercakap panjang, taklah mahu memberikan apa-apa yang berat, tidak, tapi kita lebih kepada santai-santai kita. Dan saya berada di perkarangan rumah saya, masih stay dekat home, stay at home, tak tubik luar orang kata. Jadi Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersua muka bersama-sama, dan kalau kita dapat menikmati hari ini, kita membuka lembaran pagi ini dengan kita melihat sedikit, kita berbincang sedikit beberapa perkara yang berkaitan dengan pengurusan tarbiyah diri sendiri sempena perintah PKP ini, perintah diperketatkan pergerakan kita yang tidak boleh keluar, yang kita terkurung di rumah dan tidak boleh berhimpun di mana-mana tempat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kita lihatlah beberapa perkara tuan-tuan dan puan-puan semua sempena tempoh kita berada dalam perintah larangan pergerakan ini. Saya nak membacalah beberapa hadis, dan tuan-tuan mungkin boleh komen, boleh like, dan tak payah share lah. Kita sama-sama kita sahaja. Dan pada pagi ini ada hadis yang menyebut tentang bagaimana kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, benda penting yang perlu kita muhasabah ini sementara kita berada di rumah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyis
man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis ni tuan-tuan menyebut kepada kita daripada Syaddad bin Aus, katanya bahawa Nabi kita pernah bersabda, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang menghitung dirinya dan beramal bagi menghadapi alam selepas kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang menuruti nafsu dirinya dan nafsunya serta menganggap Allah akan mengampunkannya. Ya tuan-tuan, tuan-puan, sahabat-sahabiah sekalian, hadis ini cukup penting untuk kita renungi, di mana Nabi kata Al-Qayyis. Al-Qayyis ni orang yang bijak, orang yang baik. Mandana nafsah, ialah dia selalu menghitung dirinya. Jadi tuan-tuan, antara hikmah, antara kebaikan kita diperintah untuk kekal di rumah, ialah peluang yang terbaik untuk kita muhasabah diri kita, untuk kita postmortem diri kita. Barulah kita dapat melihat apa yang telah dibuat, apa yang telah kita lakukan untuk dibawa bekalannya ke alam akhirat nanti. Jadi orang yang selalu menghitung diri, maka Nabi kata ia adalah orang yang cerdik, orang yang bijak. Jadi kalau kita sekarang, masa kita kosong, berbeza sebelum ini. Kalau kita waktu biasa, kita keluar pergi bekerja siang, malam pun kerja siang, apatah lagi kita kerja sibuk sana sini, kan. Kalau isi minyak kereta, sebelum ni minyak kereta mahal, kita isi sekejap je habis. Tetapi sekarang kita banyak masa berada di rumah, banyak masa kita kita membuat kerja-kerja yang pelbagai boleh kita buat di rumah. Dan antara benda yang penting yang jangan kita lepaskan peluang ialah iaitu mandana nafsah, iaitu menghitung diri kita. Menghitung diri kita, menilai semula apa yang kita telah lakukan, yang mana amalan yang kita buat ini boleh membawa kita ke alam akhirat. Amalan yang akan kita katakan akaun kita untuk akhirat akan terisi dengan amalan yang kita telah lakukan. Ada orang kaya, ada orang yang banyak duit, kan. Allah Ta'ala memberikan rezeki kepadanya berlipat kali ganda, banyak duit dan sebagainya. Kalau dia mampu menggunakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk dibawa ke hari akhirat, contohnya menderma, berwakaf, infak untuk agama, pasti akaun akhiratnya juga akan penuh. Pasti akaun akhiratnya juga akan penuh, sebagaimana akaun atas dunia. Akaun atas dunia, kita katakan akaun bank lah, kan? Orang yang banyak duit, orang yang banyak harta, berpuluh-puluh bank dia boleh isi setiap bulan, kan. Tetapi bila dia meninggal dunia, bila dia zurtumul maqabir, bila dia masuk ke alam barzakh, maka semua ini akan ditinggalkan. Semua ini akan diberikan kepada anak-anak dan pewarisnya. Apa yang ada padanya ialah akaun akhirat untuk dibawa ke alam barzakh, akaun akhirat. Maka pada saat itulah akaun akhiratnya akan dibuka, akaun akhiratnya akan dilihat, dinilai, dan dia sendiri akan melihat akaunnya di alam barzakh nanti. Berapa banyak akaunnya, yang ada dalam akaunnya. Andai kata dia semasa hidup di dunia dulu dia mempunyai banyak infak-infak, banyak sedekah-sedekah yang diberikan, sedekah jariah, maka sudah pasti akaun akhiratnya still aktif. Setiap hari akan masuk amalan-amalannya. Kerana apa? Kerana walaupun dia sudah berada di alam barzakh, tetapi amalan ataupun infak yang dia berikan selama dia hidup akan berkekalan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, contoh kalau kita katakan seseorang yang memberikan laluan kepada orang untuk lalu, kita katakan dia ambil, dia bagi tanahnya untuk dijadikan jalan untuk orang lalu, maka
selama mana orang melalui jalan tersebut, maka selama itulah akaun akhiratnya akan masuk, akaun akhiratnya akan aktif, berlakunya transaksi. Jadi dia akan melihat sendiri, dia berada di alam barzakh, dia melihat sendiri akaun akhiratnya mengalir aktif. Begitulah orang yang beruntung, orang yang disebut sebagai al-kayyis, orang yang bijak. Tentunya dirahmati oleh Allah. Itu perkara pertama, semasa kita berada dalam PKP ini, perintah kawalan pergerakan ini, perintah kawalan pergerakan ini, pertama sekali kita kena buat, kita kena tarbiyah diri kita ialah untuk melihat kembali diri kita, untuk muhasabah, untuk muhasabah, untuk kita melihat semula diri kita. Ini dari segi amalannya, dari segi amalan kita macam mana, solat kita macam mana. Bila menyebut tentang solat, sahabat-sahabat, sahabiah sekalian, masa inilah, walaupun kita tak boleh lagi pergi ke masjid, walaupun kita tak mampu dah pergi masjid kerana dihalang ataupun tersekat, tetapi orang yang bijak, dia tidak akan mensia-siakan peluang untuk dia berjemaah juga, berjemaah di rumah bersama ahli keluarganya. Inilah orang yang bijak. Kalau orang yang tidak bijak, dia kata masjid tutup, nak solat Jumaat tak ada dah, tak boleh, maka dia solat sendiri di rumah. Itu suatu kerugian, itu suatu tindakan yang tidak bijak. Jadi orang yang bijak ialah dia menggunakan peluang untuk solat berjemaah di rumah. Tuan-tuan, saya ambil contoh saya sendirilah. Kadang-kadang bila waktu di luar PKP, saya terpaksa pergi ke masjid dan meninggalkan ahli keluarga solat bersendirian di rumah. Tapi antar hikmahnya, bila berada pada musim PKP ini, saya dapat bersolat berjemaah bersama keluarga. Alhamdulillah. Itu satu peluang penting yang perlu kita rebut semasa kita berada dalam perintah kawalan pergerakan ini. Itu yang kedua. Tadi muhasabah. Yang kedua, kita melihat bagaimana kita mesti menggunakan peluang ini untuk kita mempergunakan kebijaksanaan yang ada untuk mendapat pahala solat berjemaah, yang ini solat dengan solat berjemaah bersama keluarga. Ya, waktu PKP masa terbaik untuk betul. Bagus Dr. Izwan. Sahabat-sahabat boleh komen di Facebook masing-masing. Kita berusrah, kita berusrah bersama-sama, bukan anak seorang cakap. Doktor-doktor, para alim ulama, asatizah kita begitu ramai ni. Betul, orang yang bijak guna peluang solat berjemaah di rumah dengan ahli keluarga. Ya, betul, Dr. Izwan, sebagaimana saya sebutkan tadi. Jadi sahabat-sahabat, sahabiah sekalian, itu yang benda penting yang perlu kita jaga, itu solat berjemaah. Dan sahabat-sahabat semua, jangan lupa di musim PKP ni kita akan berada di malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban yang kita akan sambut pada hari Rabu malam Khamis. Hari Rabu malam Khamis ni dekat ni. Hari Rabu malam Khamis. Jadi peluang ini kita gunakan untuk bersama-sama ahli keluarga kita, untuk berdoa kepada Allah, untuk memperbanyakkan amalan, mengingati tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan yang mubarak. Kalau sebelum ini, sebelum PKP, mungkin kita sibuk di atas jalan raya lagi waktu maghrib dan isyak. Kita sibuk berada di pasar raya, kita sibuk berada di balai raya, apa sahaja yang raya-raya kita sibuk. Tapi di musim PKP ini, mudah-mudahan kita dapat kumpulkan ahli keluarga kita untuk kita sama-sama mengingati, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah untuk menyambut bulan Ramadan. Pada malam nisfu Syaban nanti, ikutlah nak buat amalan macam-macam. Ada orang kita selalu kita baca Yasin, kita buat semua kita berzikir, ikutlah, tak kisah nak buat apa pun, tetapi kita berkumpul bersama-sama ahli keluarga kita untuk kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ada lagi nak tambah? Ni Asyik Dr. Izwan dengan Akhi Sairo aja ni. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, tuan-tuan muslim-muslim yang dirahmati oleh Allah, anda nak ambil satu perkara penting, bagaimana Nabi kita
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang hebat, seorang nabi yang terbaik, tetapi dia juga mempunyai cabaran. Dia juga Allah Taala berikan ujian-ujian yang berat kepadanya. Allah Taala menyebut la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah Taala kata, pasti aku akan uji kamu wahai orang beriman dengan ujian pada harta benda dan juga pada diri kamu. Maka hari ini kita diuji dengan tempoh PKP ini, tak boleh keluar ke mana-mana, tak boleh bebas. Maka ini suatu ujian, suatu bentuk benda yang kita kena rasa ini adalah suatu balaun, ataupun ujian Allah Taala kepada kita. Dan tuan-tuan, Nabi kalau kita lihat bila diuji oleh Allah Taala dengan pelbagai ujian, maka Nabi tak lekang daripada berdoa kepada Allah. Nabi selalu berdoa. Yang kalau kita lihat banyak doa-doa yang maksud, yang disebut dalam hadis-hadis, antaranya daripada Anas bin Malik, sebuah hadis yang disebut dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada sanad yang hasan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ditimpa sesuatu kesusahan, jika ditimpa suatu kesulitan, maka Nabi selalu berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Mana apa tuan-tuan? Wahai Tuhan ya hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, ya qayyum yang maha menguruskan hamba-hambanya, bi rahmatika astaghith, dengan rahmat engkau lah aku memohon perlindungan, aku memohon hajat aku padamu ya Allah. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmat. Sahabat-sahabat sekalian, kita lihat bagaimana penggunaan perkataan rahmat. Perkataan rahmat ini sungguh besar maknanya, sungguh penting kepada kita. Rahmat Allah, ataupun kita katakan rahmat ini perkataan rahama. Rahman dia boleh jadi Rahman, Rahim, pemurah, pengasihani, rahmat. Jadi rahmat ini adalah suatu bentuk kurniaan yang manusia lain tak boleh buat. Walaupun kita berstatus Perdana Menteri ke, Sultan ke, Raja ke, apa dan sebagainya, tetapi mereka semua tak mampu memberikan rahmat kepada kita. Tak mampu memberikan rahmat kepada kita. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh memberikan rahmat. Ini suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala mengajar kepada kita bagaimana rahmat ataupun hidayah. Rahmat ataupun hidayah. Allah Ta'ala menyuruh kita semasa kita duduk di antara dua sujud, semasa kita duduk di antara dua sujud dalam solat, apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkanlah aku dan berilah rahmat kepada aku. Ini penting, benda yang sangat penting kepada kita. Sesudah Allah Ta'ala memberi pengampunan kepada kita, maka Allah Ta'ala, kita minta kepada Allah agar memberikan rahmat kepada kita. Rahmat ini ialah suatu benda yang kita katakan kasihan belah Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala kurniakan apa sahaja kekurangan yang ada pada kita nak rahmat daripada Allah. Kita nak senarai satu-satu banyak, maka kita minta rahmat. Maka benda yang kurang pada kita, kita nak Allah Ta'ala berikan tampung kekurangan itu, kelemahan itu. Maka kita minta rahmat daripada Allah. Musim sekarang, musim bala ataupun ujian ini, kita minta, ya Allah rahmatilah aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan bala tersebut, Allah Ta'ala tukarkan bala tersebut menjadi suatu kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala kurniakan pelbagai perkara lagi yang kita tak tahu, tetapi ia memberikan kemudahan kepada kita. Itu rahmat Allah Ta'ala. Kita lihat bagaimana sebagaimana hadis yang disebut tadi, Nabi memohon rahmat daripada Allah di atas kesulitan yang dihadapinya. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat Nabi Ayub AS, ketika mana dia ditimpa suatu penyakit yang begitu berat, suatu penyakit yang sangat dahsyat, penyakit kulit yang dihadapinya, Iznada Ayub, apa yang Nabi Ayub sebut dalam Quran, Nabi Ayub menyebut, Allahu Akbar, anda tak ingatlah surah tersebut.
Iznada rabbahu anni massani ad-dur. Iznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub mengadu kepada Allah terhadap penyakit yang dihadapinya lebih kurang 7 tahun, ataupun ada orang kata macam bertahun-tahun lamanya. Apa yang Nabi Ayub minta kepada Allah? Iznada Ayyub rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub minta Allah Taala berikan rahmat. Nabi Ayub tak minta Allah Taala, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku ni, hilangkanlah kesusahan aku ini, sembuhkanlah penyakit aku ini. Tidak, Nabi Ayub tidak minta begitu. Tetapi Nabi Ayub meminta rahmat. Betapa pentingnya kita minta rahmat daripada Allah Taala. Kerana rahmat ini merangkumi keseluruhan kebaikan kepada kita. Kalau Nabi Ayub minta kesembuhan, sembuh je lah. Tetapi Nabi Ayub minta wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau wahai Allah Tuhan yang memberikan rahmat. Nabi Ayub nak minta rahmat, bukan sekadar sihat sembuh sahaja, tetapi memberikan segala kebaikan-kebaikan kepadanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam Al-Quranul Karim, begitu banyak Allah Ta'ala mengajar kepada kita doa-doa yang dibaca oleh para Nabi semasa mereka di dalam kesusahan. Dan kalau kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum menyebut bagaimana Nabi SAW selain daripada dia bersegera menunaikan solat untuk menghilangkan kesusahan, Nabi segera menunaikan solat. Bila dia ada kesusahan, bila dia ada kesulitan, Nabi segera melakukan solat. Nabi juga berdoa. Selain daripada doa yang saya bacakan tadi, ada juga doa lain sepertinya la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Ini doa yang selalu kita baca. Dan kalau kita lihat Al-Quran juga menyebut tentang doa ataupun zikir yang boleh kita baca semasa kita berada dalam PKP ini, sebagaimana doa Nabi Yunus AS ketika beliau berada di dalam perut, berkurung dalam perut ikan. Kita berkurung dalam rumah tak apa lagi, Nabi Yunus berkurung dalam perut ikan. Apa yang Nabi Yunus sebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa ataupun zikir-zikir yang boleh kita baca semasa kita berada dalam kesusahan, semasa kita diuji dengan cara ini. Dan last sekali, antara zikir yang boleh kita gunakan juga, yang boleh kita buat sebagaimana Nabi kita buat, ialah ucapan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Makna dia apa? Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu apa pun yang dapat membahayakan dengan namamu itu, baik yang ada di langit maupun di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi sebut siapa yang baca ayat Bismillahilladzi la yadurru sampai akhir ni pada waktu petang, dia tidak akan mendapat bencana, dia tidak akan mendapat bahaya sampai pagi esoknya. Dan siapa yang membaca pada waktu pagi, dia tidak akan mendapat bahaya sampai pada waktu petang. Bagaimana kita lihat beberapa zikir yang Nabi kita ajar kepada kita bila kita berada dalam kesusahan, bila kita berada dalam kesulitan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, masa dah menghampiri 30 minit. Masa sudah menghampiri 30 minit. Jadi anda lihat di sini, mungkin sahabat-sahabat semua boleh tambah lagi benda-benda yang perlu kita susun, yang perlu kita tarbiyah diri kita, yang perlu kita rebut peluang kita, peluang yang ada pada musim PKP ini. Musim PKP ini, musim kita berkurung ni, jangan lupa kita pertama tadi, kita salat berjemaah. Yang kedua, kita berzikir banyak-banyak, terutama zikir-zikir yang maksur. Dan kalau kita lihat yang ketiga, selain daripada salat berjemaah dan berzikir, maka perbanyakkanlah juga yang anda sebut mula-mula tadi, iaitu perbanyakkanlah juga kita muhasabah diri kita, postmortem diri kita. Dan yang terakhir, yang keempat, yang anda boleh simpulkan di sini, masa inilah kita bukalah kitab-kitab yang telah kita beli, yang selama ini tersimpan rapi di dalam almari. Kita beli kitab banyak, tapi bila beli kita simpan dalam almari, dan nak buka tu
bertahunlah masa, maka inilah peluang untuk kita buka semula kitab-kitab yang kita simpan, untuk kita baca semula, kita buat rujukan, kita carilah apa-apa sahaja yang boleh kita baca untuk kita mendekatkan diri, untuk kita muqarabah, taqarrub diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala memberikan bala ini ataupun ujian ini untuk kita menjadi orang yang al-kayyis, untuk kita menjadi orang yang bijak sebenarnya. Bukan kita dungu, tak tahu nak buat apa, duduk saja-saja, rugi, buang masa, rugi. Tapi gunakanlah kesempatan ini untuk kita memperbanyakkan perkara-perkara yang bermanfaat, barulah kita tergolong di kalangan mereka yang disebut sebagai al-kayyis, yakni orang yang bijak. Jadi sebelum anak akhiri bukan usrah ni, jadi syarahan pula ni. Bagaimana kita lihat satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah Ta'ala menimpakan sesuatu kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan dia sendiri. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas setiap sesuatu. Bala bencana daripada Allah. Dia boleh menghilangkan dan dia boleh memberikan. Kita sebagai hamba Allah, kita kena redha, kita kena terima apa sahaja pemberian Allah Ta'ala ini. Tetapi kita kena doa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini untuk menguji keimanan kita. Satu lagi hadis Nabi sebut, min sa'adah ibni Adam ridahu bima qadallahu lah. Min sa'adati ibni Adam, satu daripada tanda-tanda kebahagiaan seorang manusia, anak Adam kita lah, ridahu bima qadallahu lah, dia reda terhadap apa yang Allah Ta'ala telah tentukan. Kita berada pada musim sekarang, kita kena reda. Ini adalah ujian Allah Ta'ala kepada kita. Maka kalau kita reda, kita akan mencapai kebahagiaan. Tapi kalau orang yang tidak reda, boringlah di rumah, tak ada apa boleh buat, maka dia tidak akan bahagia. Tapi kita reda, kita bahagia. Kita boleh berusrah secara online. Ini satu tanda-tanda kebahagiaan kita, tuan-tuan. Wa min syaqawah ibni Adam, dan antara kecelakaan seorang anak Adam atau seorang manusia, tarkuhu istikharata lillah, dia meninggalkan istikharata lillah, tarkuhu istikharata Allah, dia meninggalkan permohonan terhadap Allah, dia melupakan Allah. Ini tanda-tanda kecelakaan. Dahlah berkurang dalam rumah, tapi nak buat amal pun malah. Dia tidak bermunajat kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah. Itu tanda-tanda kecelakaan seseorang manusia. Wa min syaqawati bani Adam saqatuhu bima qadallahu lah, dan di antara kecelakaan anak Adam lagi ialah dia marah, dia tak suka dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepadanya. Ini tuan-tuan, mudah-mudahan kita boleh mengambil iktibar daripada apa yang kita dengar pada pagi ini, untuk diri anak sendiri, untuk kita semualah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita bincangkan pada pagi ini, kita dapat jadikan ia sebagai panduan dan tauladan kepada kita semua. Okey, ada sebarang persoalan? Ada sebarang pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada, kita boleh berhenti di sinilah kot. Ana berada di lintas langsung live Facebook kita ini jauh di Pantai Timur, di Kampung Alo Pasir, Wakaf Baru, Kampung Menteri Besar Kelantan. Jadi ini ana berada di perkanan rumah ana ni. Bukan di taman bukan taman Ini berada di perkanan rumah, masih stay dekat rumah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dapat mengambil manfaat, dan insya-Allah kita akan bertemu di lain kali. Ustaz Izwan tanya, alhamdulillah sihat Ustaz Izwan. Alhamdulillah sihat Ustaz Izwan. Ustaz Izwan apa khabar, sihat Okey, jadi ada saran? Rasa cukuplah sekadar tu. Kalau ada soalan boleh type di ruangan ini. Kita tak dapat detect berapa orang yang ada 18 orang.
ada 18 orang ahli yang sedang menonton live Facebook ini, dan Ana minta maaf lah. Ana minta maaf di atas segala kekurangan, kelemahan yang Ana sampaikan. Maklumlah Ana ni tidak layak untuk memberikan tazkirah kepada para doktor, kepada para asatizah, kepada para selebriti yang begitu hebat yang ada dalam ahli-ahli kita ni. Ana ni orang kelas 3 lah, orang kata. Orang Kelantan panggil suk tak ada arah, boleh lah. Kalau nak hebat lagi, insyaAllah kita akan persilakan mereka-mereka yang hebat lah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah kita akan jumpa lagi lain kali. Sekian, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat atas apa yang kita baca, bincang pada pagi ini, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.